Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita melaksanakan sesi kelas kita pada hari ini. Ustaz mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan juga tahniah kepada semua murid-murid yang dapat bersama-sama dengan Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap anak-anak sekalian terus istiqamah, terus berusaha dan terus masuk kelas. Kerana boleh pahala. Masuk kelas ni boleh pahala. Mengikuti kelas yang dilaksanakan oleh guru-guru dapat pahala. Jadi rugilah kita. Kesempatan yang kita ada, kita tidak gunakan untuk mengumpul sebanyak-banyaknya pahala. Sepatutnya kita ambil kesempatan untuk cari pahala sebanyak-banyak. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sirah, pelajaran sirah yang mana sangat penting. Jadi hari ini Ustaz buat slide. Boleh tengok slide. Ustaz paparkan slide. Kejap. Okey, boleh nampak tak slide tu? Boleh. Nampak? Boleh. Nampak. Okey, nampak jelas tak? Nampak. Jelas. Ni tak jelas, ni kosong. Jelas. Tengok ni Okey, nampak? Nampak. Buat Okey, beres. Okey. Tengok tajuk apa hari ni. Kita nak belajar tajuk apa hari ni, tengok Okey. Tajuk apa tu? Cuba respon. Ani respon ni, tajuk apa hari ni? Baca seorang. Baca seorang. Islam selepas pembukaan kota Mekah. Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Jadi sebelum ni kita ada dah secara semasa sekolah sebelum ini kita ada dah sikit sebut berkenaan dengan pembukaan kota Mekah. Ini lanjutan daripada tajuk sebelum ini, iaitu perkembangan Islam selepas daripada peristiwa Fathu Mekah ataupun peristiwa pembukaan kota Mekah. Hijrah tahun 6. Okey, Ustaz syorkan juga sambil kita tengok slide ni, boleh buka buku teks pada muka surat 149 hingga 154. Boleh rujuk buku teks. Dan bonus untuk awak sebenarnya, untuk awak tahun 6 ni, bonus kerana sirah yang tajuk ni, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, perkembangan kota Mekah, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah ni, dia ada berkait dengan UPKK yang akan awak hadapi pada bulan 10 ni. Dia ada kaitan. Mana sirah tahun 6, kalau di peringkat kafah kita banyak belajar pada tahun 5.
Jadi ini dapat membantu awak untuk ingat semula lah. Walaupun mungkin awak telah belajar pada masa di kelas kafar tahun 5 sebelum ini. Tapi ini boleh awak bantu, boleh membantu awak semula untuk awak ingati fakta-fakta. Kerana sirah ni dia berkait dengan fakta. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita nak dapat daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini? Ustaz baca secara ringkas. Baik, yang pertamanya, kita nak mengetahui berkenaan dengan strategi dakwah Nabi SAW selepas daripada pembukaan kota Mekah. Strategi ini maknanya apa kaedah Nabi untuk melancarkan dakwah lagi selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ni. Kemudian apa cabaran? Yang kedua, kita akan tengok apa cabaran yang dihadapi oleh Nabi SAW selepas daripada pembukaan kota Mekah. Kemudian kita tengok kesan dakwah Nabi selepas pembukaan kota Mekah, dan akhir sekali kita rumus dan kita aplikasikan pengajaran ataupun iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Mana pengajar sirah ni, daripada sirah kita boleh ambil pengajaran daripadanya untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Okey, ni awak boleh tengok peta bagaimana Islam tersebar ke seluruh dunia. Kalau awak lihat kepada peta ni, yang diwarnakan dengan warna hijau tu, itu adalah merupakan negara-negara yang majoritinya beragama Islam, ataupun kita sebut adalah negara Islam. Mana hasil daripada dakwah Nabi SAW tersebar ke seluruh dunia sehingga terbentuknya sepuluh hingga 19% penduduknya ataupun rakyatnya yang beragama Islam, dan 0 hingga 9% bagi yang berwarna kuning itu 0 hingga 9% penduduknya beragama Islam. Kalau kita lihat di seluruh dunia, di setiap negara pasti ada penduduknya yang beragama Islam. Ini adalah hasil daripada dakwah Nabi SAW dalam menyebarkan Islam. Ini peta dunia juga. Boleh lihat beberapa negara-negara lain. Okey, ini kita lihat strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Strategi ataupun kita sebut taktik ataupun kaedah Nabi SAW berdakwah dan kesannya kepada kita. Baik, strategi yang pertama. Okay, strategi yang pertama mengukuhkan negara Islam. Strategi yang pertama mengukuhkan negara Islam. Apa dia? Poin dia? Yang pertama,
membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Ya. Membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Uraian dia, menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Maknanya antara mengukuhkan negara Islam ini membentuk masyarakat yang mengikut sepenuhnya ajaran Islam, yang beramal sepenuhnya dengan ajaran Islam, dengan menghapuskan amalan-amalan jahiliah yang bercanggah dengan Islam. Seperti penyembahan berhala ini bercanggah dengan Islam. Ataupun hidup mementingkan diri sendiri, ataupun mementingkan puak-puak ataupun keturunan sendiri, maka ini yang dilarang oleh Islam. Kemudian Nabi mengukuhkan atau membentuk masyarakat Islam ini dengan melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Maknanya Nabi SAW melengkapkan umat Islam dengan penekanan kepada ilmu agama. Jadi ilmu agama ni sangat penting, begitulah juga dalam kehidupan kita seharian. Okey, seterusnya. Menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ni maknanya tidak mensyirikkan Allah ni maknanya menyekutukan Allah. Jadi Islam hari nak menghapuskan perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya membawa kepada taat kepada Nabi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengukuhkan persaudaraan Islam serta menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Kemudian memperkasakan ekonomi umat Islam. Ini cara Nabi untuk mengukuhkan negara Islam. Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Jadi poin untuk yang ini sebenarnya membentuk masyarakat ikut acuan Islam, itu yang pertama. Memperkasakan, yakni mengukuhkan ataupun memperkuatkan ekonomi umat Islam dengan cara mengutuskan lantik pemungut zakat dan juga jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Utuskan lantik pemungut zakat. Okay, satu. Kemudian jizyah. Baik, siapa tahu jizyah? Siapa boleh tahu pada ustaz apakah yang dimaksudkan dengan jizyah? Siapa boleh tahu? Siapa boleh khabar? Dini ada Dini? Dini ada? Ya. Jizyah apa Dini? Sekejap. Kejap. Jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk menuntutnya daripada orang-orang kafir. Menuntut apa? Menuntutnya daripada orang-orang kafir. Okey, itu jawapan panjang dia. Jawapan ringkasnya, jizyah ni cukai. Jizyah ialah cukai. Cukai yang mana? Cukai yang dibayar oleh rakyat bukan Islam yang bernaung ataupun yang berada di negara Islam. Jadi bila sebut cukai ni, jizyah ni cukai. Cukai yang dikhususkan kepada orang bukan Islam untuk membayarnya bila mana dia bernaung di bawah negara ataupun di bawah kerajaan Islam. Cukai yang dipungut kepada orang bukan Islam. Itu jizyah. Jizyah ni zakat dikutip ataupun diambil daripada orang Islam yang memenuhi syarat. Syarat dia lah, ada syarat haul dia, nisab dia. Itu cukai. Apa ni zakat? Ada pun cukai diambil daripada orang bukan Islam ataupun dikutip, dipungut daripada orang bukan Islam yang berada di bawah negara Islam. Jadi ingatlah istilah ni. Zakat dikutip daripada orang Islam. Jizyah ataupun cukai diambil daripada orang bukan Islam. Ini strategi Nabi dalam memperkasakan, mengukuhkan
ekonomi umat Islam. Okey, seterusnya strategi Nabi Muhammad berdakwah dan kesannya. Strategi yang seterusnya, strategi Nabi berdakwah dan kesannya. Ini strategi yang kedua. Dalam berdakwah, Nabi menekankan menekankan tanggungjawab ataupun kewajipan di dalam berdakwah. Apa maksud dakwah? Okay, apa maksud dakwah? Saya tanya orang. Siapa dia masuk ini? Iman ada iman. Apa maksud dakwah? Iman. Ada? Dakwah. Okay. Iman Ustaz. Iman tu lah, iman yang satu. Lelaki ke puan? Lelaki. Tak ada dengan Ahmad. Orangnya. Tapi dia siapa? Buat dengan Ahmad. Ha? Ahmad dia ke Ustaz? Ya. Cepat. Dakwah apa dakwah? Dakwah. Masuk ke Ustaz? Maksud ya. Awak tahu lah. Tak ada buku tu. Maksud dakwah. Menyebarkan Islam. Boleh lah. Maknanya masa menyebarkan Islam ataupun seru orang untuk ikut Islam. Boleh lah. Baik. Tengok slide Baik. Nabi menekankan tanggungjawab berdakwah, peranan menyampaikan dakwah Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini penekanan yang diberi oleh Nabi SAW. Strategi Nabi selepas Fathu Mekah ni, antara Nabi tekankan berkenaan dengan dakwah, berkenaan dengan kewajipan berdakwah, tanggungjawab untuk berdakwah, dan Nabi tekankan sini peranan untuk menyampaikan dakwah Islam ini dipegang, dipikul adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Paling mudah dakwah ni, contoh yang paling mudah lah dakwah kalau dalam konteks anak-anak sebagai murid atau sebagai pelajar. Dalam contoh yang mudah, contohnya kalau di sekolah. Kita duduk dalam kelas. Duduk dalam kelas, kita ajak, contohnya bila masuk waktu zuhur, contohnya. Kita ajak kawan kita pergi semayang. Itu dakwah tu. Jom pergi semayang. Itu dakwah. Ataupun tengok kawan kita buat perkara-perkara yang salah. Buang sampah merata-rata ke. Tengok kawan kita tohuk plastik, tohuk sampah merata-rata. Maka pada ketika itu kita tegur. Jangan buat macam tu. Ambil lah, buang dalam tu sampah-sampah tu. Jadi, itu juga adalah merupakan dakwah. Itu contoh dakwah yang simple lah. Dan kalau dakwah yang besar lagi, banyaklah contoh-contoh dakwah ni. Ataupun kita, contoh dakwah juga. Contoh dakwah juga ialah kita mempamerkan, kita menunjukkan akhlak ataupun nilai-nilai Islam yang ada pada diri kita. Itu contoh dakwah juga. Kita tak buat. Kita tak cakap, kita tak sebut. Tapi kita tunjukkan diri kita. Kita tunjukkan diri kita ni orang yang baik. Bila kita ada sampah di tangan kita, kita ambil buang dalam tong sampah. Kita tak buang sampah merata-rata. Kita tunjukkan, bila masuk waktu solat, kita pergi bersolat, segera bersolat. Kita mempamerkan, maka ini juga termasuk dalam dakwah. Okay, seterusnya. Saling berganding bahu dalam mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Berganding bahu ni bekerjasama. Baik, strategi ketiga. Strategi yang ketiga berkenaan dengan dakwah ini, Nabi menjalinkan hubungan luar. Maksudnya hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Nabi tidak hanya berada dalam kelompok
umat Islam di Mekah sahaja, tetapi Nabi menjalinkan, maknanya ada hubungan antarabangsa ataupun ada hubungan diplomatik dengan masyarakat di luar ataupun dengan masyarakat ataupun dengan negara-negara luar lah. Contoh lagi. Menghantar utusan dan gubernur. Tertinggal ra tu. Menghantar utusan dan juga melantik gubernur. Contohnya lah, bila mana ada hubungan diplomatik dengan negara luar, dengan pihak luar, maka Nabi menghantar utusan daripada Rasulullah SAW. Nabi lantik seorang utusan untuk dihantar ke negara yang Nabi adakan kerjasama itu ataupun adakan hubungan diplomatik itu. Mana ada wakil Nabi di situ. Nabi lantik. Macam kalau kita sekarang ni kita panggil istilah duta. Kalau dalam istilah sekarang ini orang panggil duta. Maknanya bila negara kita ada hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut, maka negara akan lantik seorang duta berada di negara tersebut. Mewakili negara kita lah. Ada duta di situ. Begitulah juga Nabi SAW. Nabi lantik duta daripada Islam, duta Nabi, duta daripada Mekah yang dilantik oleh Rasulullah, diletakkan di negara-negara yang mana Nabi SAW ada kerjasama tersebut. Okey, seterusnya. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Atau utusan itu supaya mereka ni dapat berdakwah, pamerkan, ceritakan tentang keindahan-keindahan Islam supaya mereka boleh dapat maklumat berkenaan dengan keindahan Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Nabi juga antara yang Nabi buat sebut tadilah, Nabi lantik gubernur negeri-negeri yang diperintah oleh orang Islam, yang dikuasai oleh orang Islam dengan tujuan untuk berdakwah, ajak masyarakatnya ataupun penduduk negeri tersebut untuk menerima Islam. Dan setelah mereka menerima Islam, setelah mereka masuk Islam, maka mereka bertanggungjawab untuk mengajar, beritahu tentang agama Islam kepada penduduk negeri-negeri tersebut. Ini peranan gubernur. Lagi, menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Antara bila Nabi SAW dia ada hubungan dengan pihak luar, negara luar, maka banyaklah delegasi-delegasi luar yang mendatangi, yang bertemu dengan Nabi SAW. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Okey, seterusnya. Kesan daripada dakwah Rasulullah. Okay, kesan daripada dakwah Rasulullah. Okey, saya nak suruh baca seorang. Okay, yang tahan baca seorang. Aisyah baca. Aisyah Damia. Ya. Baca. Nampak tak? Baca yang Mekah tu ke? Tu kesan daripada dakwah Rasulullah yang pertama. Nampak tak? Yang bulang tu. Yang bulan tu. Hak tulisan kotak hijau tu. Kotak hijau. Nampak? Okey. Terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu, padu, aman dan damai. Baik, yang pertama, kesan daripada dakwah Rasulullah SAW, maka terbina
terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, yang kuat pegangannya. Yang kuat pegangannya dengan Islam, jadi kukuh. Maknanya iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan mereka kepada Rasulullah jadi teguh. Kemudian masyarakat pun hidup aman damai, hidup bersatu padu, tidak ada perbalahan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Baca, siapa dia? Nak Yang sebut lain kan? boleh tengok buku teks dah apa kalau tak nampak muka surat 151. Ha, Tak jelas nak tengok buku teks boleh. surat 151, kotak pink tu ada. Negara. Siapa baca? Siapa tu? Siapa nak Baca. baca tu? Siapa nak baca, baca. Okay. Nampak tak yang kedua tu? Nampak? Okey. Okey, baca. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup benda tu Tu salah tu. Berkorban tu. Salah tulis. Berkorban tenaga. berkorban tenaga dan harta damai mempertahankan kesucian Islam dan negara. Baik, yang kedua, negara Islam jadi semakin kuat, semakin kukuh kerana setiap orang Islam sanggup berkorban tenaga, sanggup berkorban harta benda untuk mempertahankan kesucian Islam dan juga negara Islam. Sanggup pertahankan. Kita sanggup mempertahankan negara kita. Bila mana jati diri kita kukuh, maka kita sanggup mempertahankan negara kita sendiri dengan sanggup kita keluarkan tenaga kita, harta dan sebagainya untuk mempertahankan Islam dan juga negara Islam. Yang ketiga, siapa ya? Okey, siapa nak baca yang ketiga? Ahmad. Puan pula. Siapa dia? Mana wapuan buat lah. Puan pula. Hmm. Tawa diri. Puteri Ustaz. Puteri. Puteri ada? Ya. Baca. Sekejap. Nampak tak? Ramai yang memeluk. Tak nampak. Okey. Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Okey, yang tiga ni makin ramai lah bila mana dakwah ni berkesan dan semua main peranan, bukan hanya Nabi seorang yang berdakwah, bahkan para sahabatnya dan orang penduduk Mekah yang beragama Islam memainkan peranan dalam berdakwah, maka ramailah orang masuk Islam. Kenapa? Kerana setiap orang ada peranan masing-masing dalam usaha untuk menyampaikan Islam, untuk menyebarkan Islam, dan pada ketika itu pengaruh Islam semakin hebat, semakin meluas di semenanjung Arab pada ketika itu. Mana kedudukan agama Islam, kedudukan Islam pada ketika itu cukup kuat kerana peranan yang dimainkan oleh umat Islam itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, cabaran dalam berdakwah. Pasti ada cabaran. Nabi lagi-lagilah, banyaklah cabaran yang dihadapi oleh Nabi dalam usaha untuk menyebarkan Islam, dalam usaha untuk menyampaikan Islam. Banyak cabaran. Antara cabarannya kita tengok nanti. Okey, baca seorang. Terus baca, cepat sikit. Siapa nak baca? Menghadapi pertentangan bersenjat daripada musuh Islam. Okey, yang pertama dalam cabaran Nabi dalam berdakwah, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Dalam arti kata, diserang ataupun terlibat dengan peperangan daripada musuh-musuh Islam.
Sebab berlaku kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Orang bukan Islam yang memerhatikan kejayaan Nabi, orang musuh-musuh Islam yang melihat kejayaan Nabi SAW jadi tak puas hati. Deki, tak puas hati tengok kejayaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah membuka kota Mekah pada ketika itu. Kemudian dia berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Berasa kedudukan dia tergugat. Maka dia berusaha untuk menyekat kemarahan ataupun menyekat pengaruh Islam itu. Maka tercetuslah beberapa peperangan. Seperti Perang Hunain dan juga Perang Tabuk. Antara contoh, selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah, hasil daripada kemarahan orang bukan musuh-musuh Islam, hasil daripada rasa tak puas hati musuh Islam, hasil daripada usaha mereka untuk menyekat pengaruh Islam, maka berlakulah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan juga Perang Tabuk. Kita tengok. Okey, Perang Hunain. Perang Hunain berlaku di mana? Siapa nak jawab? Ustaz pernah sebut sebelum ni, peperangan dan perjanjian biasanya diambil sempena nama apa? Kebiasaannya. Ada kelas saya sebut dah. Biasanya peperangan ataupun perjanjian dia akan ambil nama sempena nama apa? Allah peringat. Okay. Perang Hunain berlaku di mana? Isyirah. Arab. Arab. Mana? Arab Saudi. Arab Saudi. Yalah, Arab Saudi tu. So, mana? Kalau betul Arab Saudi pun, di mana? Kan dia di satu negara. Tempat. Tempat. Lebih menunjuk pada tempat. Tempat tu di mana? Di mana berlakunya Perang Hunain itu? Insyirah lah, Insyirah. Arsyah. Ustaz. Perang Hunain berlaku di mana? Mekah. Ya, di mana? Lebih spesifik. Senang aja. Di bukit. Jawapan ada pada soalan. Jawapan ada pada soalan. Perang Hunain berlaku di mana? Ustaz tunjuk jawapan dia, mesti awak boleh ingat. Boleh tahu. Baik. Bukit Hunain. Perang Hunain berlaku di Hunain. Ustaz pernah sebut sebelum ni. Biasanya peperangan itu diberi nama kerana berlaku peperangan itu biasanya di tempat tersebut. Jadi berkenaan dengan Perang Hunain ini, dia berlaku di Hunain. Okey. Bila tengok buku teks. Buku teks dekat 152. Bila berlakunya Perang Hunain? Bila berlaku? Dia ada masa, dia ada tarikh dia. Dia ada tarikh dia. Tak jumpa? Ayat mula-mula sekali dia. Tahun ke-8 Hijrah. Berlakunya tahun ke-8 Hijrah. Okay, seterusnya sebab berlaku. Sebab berlaku. Ayat yang kedua. Lepas titik ayat sebab kedua. apa berlaku? Siapa jawab? Siapa nak baca? Siapa nak jawab? Tengok buku teks pun tak apa. Teks tu. Rujuk Yang buku teks tu. Warna biru 152. Kotak warna biru tu. Yang Juga. Saat ni ada khabar dah, Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Okey, sebab apa pula dia berlaku? Sebab apa berlaku? peperangan ini tercetus apabila Baca. Qabilah Huwazin dan Bani
Sakif tidak berpuas hati dengan kema, kemang, kemenangan Islam dan berasa terancam. Okey, bagus. Baik ya. Tengok betul depan dia. Okey. Tercetus apabila Hawazin dan juga Bani Thaqif tidak puas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Betul lah yang Dina sebut tadi. Okey, seterusnya. Bilangan. Bilangan apa? Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Okey. Okey, tengok betul tak? Kaum muslimin seramai 12,000 orang. Betul. Tentera musuh pula bawa habis anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Bawa tu habis. Anak dia, bini dia, harta benda dia pikuk tu habis. Untuk terlibat dengan peperangan Hunain. Okey, seterusnya. Siapakah yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ada dah dalam kutek tu. Siapa yang menang dalam peperangan Hunain? Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Okey. Betul. Betul. Kemenangan kepada pihak muslimin. Mana tentera Rasulullah, kemenangan berpihak kepada Rasulullah dan tentera dia. Okey. Ada lagi kesan? Kesan dia? Kesan daripada kemenangan tadi. Apa yang berlaku? Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam termasuklah Malik bin Auf yang mengetahui peperangan ini. Okey, ramai daripada mereka memeluk Islam. Termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan Hunain bagi pihak musyrikin. Jadi kesan yang paling besar lah, mana kesan daripada peristiwa peperangan Hunain ini membawa keuntungan kepada Islam, di mana ramai daripada musuh-musuh Islam ini waktu ubik anak bini tadi ni masuk Islam, termasuk ketua dia sendiri. Panglima perang dia pun masuk Islam juga, Malik bin Auf. Ingat nama Malik bin Auf ni, ingat? Tadi TKB tanya dalam UPKK, tak tahu tu. Sebab dia ada antara dia dalam UPKK tu. Okey. Seterusnya, tak habis dah ni. Satu lagi peperangan yang berlaku, peperangan apa? Tabuk. Siapa boleh sebut? Ada bagi ada peperangan Tabuk. Okey. Di mana? Siapa boleh jawab di mana berlaku? Cepat, siapa nak jawab? Di mana berlaku peperangan Tabuk ni? Awak boleh tengok buku teks, rujuk buku teks. Tadi Ustaz kabur dah. Setiap peperangan berlaku pada nama tempat tersebut. Tabuk. Berlaku di Tabuk. Ingat betul tak? Berlaku di Tabuk. Ustaz kabur tadi kan? Biasanya peperangan ini dia berlaku, nama peperangan itu dia dinamakan sempena dengan nama tempat berlakunya peperangan. Dalam kisah Tabuk ni pun dia berlaku di Tabuk, nama tempat. Okey lagi, bila berlaku perang Tabuk? Pada tahun ke-9 Hijrah. Betul ke tak? Tahun ke-9 Hijrah. Tadi tahun yang ke? Yang tadi perang Hunain tahun ke-8. Setahun selepas tu berlaku perang Tabuk pula tahun ke-9 Hijrah. Okey, sebab berlaku kenapa? Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Raum berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Kerajaan apa?
Kejap, kerajaan Raum. Bukan Raum. Rom. Rum. Bro, okay. Okey, baik, betul. Jawab. Tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Rom ni lah ni mana kalau harus sebut Rom ni? Kalau kena dalam di mana sekarang ni kalau Rom tu? Rom tu kalau sekarang ni negara dia di mana Rom? Siapa boleh jawab Rom? Itali. Pandai. Apa dia? Amal ke? Suhaib. Suhaib. Rom tu adalah di Italia. Bagus. Pandai Suhaib. Sekarang ni di Itali. Dulu Rom ni dulu ni ke antara satu kuasa besar. Rom ni antara salah satu kuasa besar yang digeruni juga lah pada masa tu. Yang antara kuasa besar. Akhirnya dia berasa terancam, dia berasa kedudukan dia ni semakin, tengok Islam ni semakin meluas, kedudukan dia semakin terhakis, kuasa dia makin berkurang, maka berlakulah peperangan Tabuk ini. Okey, seterusnya bilangan tentera. Maksud bilangan di sini bilangan tentera Islam berapa? Boleh tengok buku teks. Bilangan kaum muslim, betul lah. Sekejap. Betul. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Okey, orang ramai ni. Besar peperangan ni ya. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang. Jumlahnya. Orang ramai tu 30,000 tu. Bilangan musuh, maknanya musyrikin, seramai 40,000. Mana jumlah perang di situ pada masa tu dalam perang Hunain 70,000. Peperangan antara Islam dan juga musyrikin. Siapa yang menang persoalan dia? Siapa yang menang dalam peperangan Tabuk ini? Kalau kita tengok kepada bilangan tentera tu, banyak balik musuh. 40,000 je, lebih 10,000 dia. Tentera Islam 30,000. Jadi, tapi siapa yang menang dalam peperangan ini? Pihak Kaum muslimin. Pasti? Pihak muslimin. Anda pasti? Ya. Ya. Okay, tengok, betul tak? Kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Jadi dalam peperangan Tabuk ni, kemenangan berpihak di pihak Islam, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah, dan kemenangan di pihak muslimin ini tanpa berlakunya peperangan, tanpa berlakunya pertempuran, Kenapa? Allah telah mencampakkan rasa takut, rasa gerun di hati pihak musuh-musuh Islam. Itu perang Tabuk. Okey, akhir sekali cabaran di dalam berdakwah. Dia ada banyak cabaran. Tadi berhadapan dengan musuh. Ni menghadapi golongan munafik. Baik, munafik ni siapa? Cabaran di dalam berdakwah ni. Siapa dia munafik ni? Apa dia munafik? Siapa boleh jawab? Ada dalam buku teks tu. Muka surat Ada belaka dalam buku teks. 153 tu. Munafik. Siapakah munafik? 153 atas sekali. Menghadapi golongan munafik. Nombor 2 tu. You tegang dah tu. Cepat. Kena Siapa baca boleh jawab? sikit. Kena baca sikit. Golongan Ammar Ustaz, Ammar. Bacalah siapa pun. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Okey. Tengok siapakah golongan munafik? Golongan munafik ini, golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Betul, Amal. Orang munafik ni bahaya juga ni.
Dia berlakon je dia Islam. Dia buat olok-olok. Dia buat olok-olok, dia Islam, duduk bersama-sama dengan Islam, duduk bersama-sama dengan orang Islam, seolah-olah dia ni bersama dengan kumpulan Islam, bersama dengan golongan umat Islam, tapi sebenarnya dok, hati dia dok. Zahir dia Islam. Zahir dia tunjuk macam dia ni bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi sebenarnya hati dia benci pada Rasulullah. Inilah dia golongan munafik. Golongan munafik inilah yang bahaya antara bahaya juga. Sebab kita tak tahu. Zahir nampak macam orang Islam. Zahir nampak macam orang yang menyokong Rasulullah. Tetapi pada hakikatnya dia benci pada Islam. Dia memusuhi Islam. Hakikatnya dia adalah sama yang musuh Islam. Jadi golongan munafik ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Golongan munafik ini dia musuh dalam selimut. Kalau dalam pepatah Melayu disebut musuh dalam selimut ataupun gunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut maknanya ataupun gunting dalam lipatan, dia merosakkan Islam dari dalam. Dia memusuhi Islam dari dalam. Kalau musuh Islam dalam golongan musyrikin, orang tahu, orang nampak. Tapi golongan munafik ini secara tidak nampak, secara diam-diam dia berusaha untuk melemahkan Islam. Dengan cara macam mana? Sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Buat alasan macam-macam untuk menolak apabila diminta untuk mempertahankan agama Islam ataupun negara Islam. Yang kedua, menjalinkan hubungan dengan Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Dia menjalinkan hubungan dengan musuh. Dia bersekongkol dengan musuh untuk melemahkan umat Islam. Kan dalam perang Tabuk tadi, berlaku peperangan antara Islam dengan Rom. Maka orang yang munafik ni dia menjadi tali baruk kepada Rom. Jadi tali baruk kepada Rom dengan tujuan untuk melemahkan umat Islam. Kemudian orang munafik ni dia membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Jadi orang munafik ni peranan dia untuk memecah belahkan orang Islam. Ini antara perkara yang boleh memberi kelemahan lah. Ini orang munafik antara musuh ataupun cabaran dalam berdakwah berhadapan dengan golongan munafikin. Okey, seterusnya. Akhir sekali, iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, tak ringkaskan ni, pengajaran ataupun iktibar yang boleh kita ambil lah. Yang pertama, siapa nak baca? Ni nak ngelah dah ni. Yang pertama dulu. Cepat, siapa nak baca? Siapa ya? Siapa nak baca? Putri nak baca? Kita hendaklah. Baca. Okey. Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugasan berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Baik. Kita naklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah ini menyebarkan kebenaran Islam kepada semua, kepada adik-adik, pada kakak, abang kakak, pada mak ayah, kepada orang yang dekat, kawan-kawan kita, sahabat kita, jiran-jiran dan sebagainya. Dan tugas dakwah ni mesti serta dengan ilmu. Sebab tu kena belajar molek-molek. Belajar biar jadi orang pandai, jadi orang yang berilmu, jadi orang alim untuk berdakwah. Dan kena ada perancangan dan juga strategi dalam berdakwah dengan cara yang hikmah. Yang kedua, baca Putri, baca yang kedua. Kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat muslimin kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Baik, yang kedua kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam. Kesatuan dan perpaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil
dari sudut politiknya, sosialnya dan dari sudut ekonomi. Jadi kita kena bersatu padu, kena saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi antara satu sama lain, saling bertolak ansur dan bertoleransi antara satu sama lain, saling bantu membantu, saling bekerjasama untuk mewujudkan negara yang stabil. Itu kena peranan kita lah semua. Baik, yang ketiga. Pengajaran yang ketiga. Akhir Cepat sekali siapa ni. dia baca. Akhir sekali ni. Mana lagi Jamila orang lain? baca. Baca. Amal lagi ni, siapa nak baca? Baca nombor 3 ke? Ya. Dia nombor 3. Nak habis dah ni. Okay. Nombor 3 dah buku teks ada muka surat 153 tu. Musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis Apa tu? Da'iyah. da'iyah daripada musuh Islam. Baik. Kita apa nama ni? Yang tiga, pengajaran yang aktibar yang tiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam, kelemahan umat Islam. Jadi oleh itu, kitalah mesti bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kena cari ilmu sungguh-sungguh untuk kita menangkis apa nama ni, da'iyah yang dibuat ataupun tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam. Jadi kita tak dapat tidak orang Islam mesti memperkukuhkan kedudukan kita dengan ilmu. Jadi belajar ilmu sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan menjadi umat yang kuat, kita akan jadi bangsa yang kuat insya-Allah dengan ada ilmu. Jadi ilmu ni penting kena belajar bersungguh-sungguh. Jadi dengan pengajaran itu maka habislah sesi kita pada hari ini. Baik, sudah pun selesai. Jadi Ustaz ucapkan terima kasihlah kepada semua murid yang bersama-sama dengan Ustaz dan Ustazah pada hari ini untuk membincangkan satu tajuk yang penting dalam sirah ini, kerana ia boleh kita ambil banyak pengajaran daripadanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang meluangkan masa mengikuti kelas pada hari ini. Terima kasih kepada semua lah. Jadi saya harap teruskan sungguh-sungguh ini, teruskan berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berilmu. Mungkin ada Ustazah nak tambah apa-apa? Ustazah Emma. Okey dah. Okay. Terima kasih, Jadi, Ustaz. terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.